Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan ulasan artikel yang telah pun kami kaji. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Abdul Halim bin Ibrahim. Nombor materi D2021094429. Berikut adalah maklumat artikel yang telah pun kami kaji. Artikel bertajuk Impak Penjajahan British dan Jepun terhadap hubungan Melayu-Cina di Tanah Melayu. Penulis Muhammad Ali bin Hanifah dan Ayu Nur Azilah binti Muhammad. Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Tahun terbitan 2017. Volume 4 bilangan 2. Isu utama adalah hubungan antara etnik Melayu dan Cina semasa dan selepas penjajahan. Artikel mengandungi 13 muka surat. Berikut adalah pengenalan ulasan kami. Artikel ini mengkaji tentang hubungan antara etnik Melayu dan Cina semasa dan selepas era penjajahan. Objektif kajian adalah untuk melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab keretakan hubungan antara etnik Melayu dan Cina. Kami juga merasakan kajian ini mempunyai nilai yang positif kerana ia menerangkan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya persengketaan antara kedua-dua etnik ini, di mana ia boleh menjadi iktibar agar generasi yang akan datang tidak mengulangi kesilapan yang sama. Dalam artikel ini juga penyelidik ada mengenengahkan beberapa faktor perpecahan antara etnik Melayu dan Cina. Isu yang pertama adalah dasar pecah perintah. Dasar pecah perintah adalah salah satu kaedah ataupun inisiatif yang dijalankan oleh pihak British bagi memastikan pemerintahan ke atas tanah Melayu berkekalan. Antara kesan dasar pecah perintah adalah tertubuhnya sistem pendidikan vernakular. Sekolah vernakular adalah sekolah yang menggunakan bahasa sesuatu kaum sebagai bahasa pengantar. Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh pihak British bagi memastikan tiada penyatuan kaum yang boleh membangkitkan penentangan atau yang boleh menggugat pemerintahan mereka. Seterusnya, wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Apabila dasar ini dijalankan, British membahagikan etnik Melayu, Cina dan India kepada 3 tempat yang berasingan, iaitu komuniti Melayu di luar bandar sebagai petani, komuniti Cina pula pada kawasan bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong, kaum India pula sebagai buruh kasar dan pekerja di ladang. Kita dapat lihat bahawa pembahagian ini sangatlah tidak adil. Seterusnya, etnik Melayu menjadi ketinggalan dalam pelbagai perkara berbanding etnik lain. Ini kerana etnik Melayu terpaksa kekal dengan kehidupan tradisional dan mereka tidak berpeluang untuk mencuburi bidang yang baru. Kesan yang seterusnya adalah kemasukan tenaga kerja imigran yang tidak terkawal. Pihak British menggunakan alasan orang Melayu tidak memberi kerjasama dalam membangunkan ekonomi negara, lalu membawa masuk pekerja asing sehingga tidak terkawal dan angkanya semakin meningkat setiap tahun. Kemasukan tenaga kerja imigran yang tidak terkawal juga menyebabkan kemunduran ekonomi etnik Melayu kerana terlalu banyak persaingan, dan ini juga menyebabkan kedudukan sosioekonomi di antara kaum-kaum di tanah Melayu ketika itu adalah tidak seimbang. Selain itu, dasar pecah perintah juga menunjukkan sikap pilih kasih pihak British terhadap kaum-kaum di tanah Melayu, dan ini menyebabkan jurang antara etnik-etnik makin melebar, dan termasuk juga etnik Melayu dan Cina. Berikut adalah contoh yang telah pun saya sediakan. Setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan. Sekian, terima kasih. Prejudis orang Cina dan orang Melayu. Yang pertama, tindakan Jepun kepada orang Melayu dan orang Cina. Jeneral Tojo memuji Sultan dan memberi kelonggaran polisi keagamaan kepada orang Melayu. Kemudian, Jepun juga melakukan penindasan dan pembunuhan ke atas etnik Cina. Jadi yang kedua, penyabaran orang Jepun. Tentera Jepun menyamar sebagai orang Cina dan masuk ke kawasan orang Melayu dan melakukan pembunuhan, kemudian menimbulkan prasangka di antara orang Melayu dan orang Cina. Untuk yang ketiga adalah tindakan komunis. Komunis menyangka orang Melayu bekerja sama dengan Jepun. Jadi komunis mencetuskan pergaduhan antara orang Melayu dan orang Cina.
Kemudian yang keempat, propaganda Jepun. Disebabkan inflasi, imej Jepun sebagai penguasa semakin terakis. Jadi tentera Jepun menjalankan propaganda. Maka propaganda tersebut adalah untuk melagakan orang Cina dan orang Melayu. Jadi untuk isu utama yang kedua, percakapan budaya. Jadi penghijrahan orang Cina. Orang Cina membawa budaya judi dan minum arak ke tanah Melayu. Kemudian orang Cina tidak menghiraukan pandangan masyarakat setempat. Orang Cina juga libatkan diri dalam adat istiadat orang Melayu. Seterusnya, dilema kemiskinan orang Melayu. Pelibatan orang luar dalam sektor ekonomi moden. Orang Melayu pula hanya terlibat dalam sektor pertanian. Jadi ini menyebabkan berlakunya jurang perkauman. Jadi untuk yang ketiga, penguasaan ekonomi. Orang Cina telah memanipulasi ekonomi. Orang Melayu menyuarakan perasaan tidak puas hati itu. Jadi orang Melayu merasakan kedudukan mereka digugat. Jadi yang terakhir, status pemilikan tanah pertanian. Orang Melayu hanya memiliki tanah berkeluasan tidak lebih 3 ekar seorang. Isi pemilikan tanah rizab menjadi punca pergaduhan Melayu dan Cina. Jadi untuk isu utama yang ketiga, iaitu konflik Melayu-Cina. Konflik yang pertama ialah konflik di Johor pada tahun 1945. Pada tarikh 20 Ogos 1945, 2 orang Cina telah dibunuh. Hal ini telah meregangkan hubungan Melayu dan Cina. Pada tarikh 10 Jun 1945, MPAJA membunuh pegawai daerah Batu Pahat. Kemudian penduduk kampung dibunuh kerana tidak memberi kerjasama kepada komunis. Jadi yang kedua, konflik di Perak 1945. Provokasi penyerangan etnik disebarkan. MPAJA dan MPAJU mengisytiharkan kuasa. Komunis menyerang kampung tradisional Melayu dan pada tarikh 6 Mac 1945, kampung Bekor diserang komunis. Jadi yang terakhir, kezaliman komunis. Komunis memaksa penduduk kampung menjadi penyokong dengan menekan yuran dan bekalkan makanan. Penghulu dan ketua kampung dipaksa menjadi anggota Anti-Japanese Union, AJU. Kemudian komunis mengganggu urusan keagamaan di surau dan masjid dan juga membunuh orang Melayu kerana dianggap sebagai tali barut Jepun. Seterusnya ialah isu fahaman komunis. Berdasarkan artikel tersebut, perkara yang dapat dilihat melalui isu fahaman komunis ini puncanya daripada salah faham antara komunis dengan orang Melayu. Isu fahaman ini berlaku selepas berlakunya pengunduran Jepun daripada tanah Melayu. Aliran ini dibawa masuk ke tanah Melayu pada awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Kuomintang KMT, Kesatuan Sekerja, Pertubuhan Penerbitan seperti Akhbar dan Sekolah Cina. PKM mula mengatur strategi dengan menubuhkan Malayan People Anti-Japanese Army. Komunis melakukan kekejaman kepada orang Melayu selepas Jepun menyerah kalah. Hal ini kerana komunis menganggap orang Melayu telah bekerjasama dengan Jepun dan mereka ingin membalas dendam. Malayan People Anti-Japanese Army telah melakukan banyak kekejaman kepada orang Melayu selepas mendapat arahan daripada pusat pada 24 Ogos 1945. Ketika Jepun menguasai tanah Melayu, satu persetujuan bersama telah ditandatangani di antara PKM dan British. PKM bersetuju membantu British mengusir Jepun daripada tanah Melayu. Namun, British tidak membincangkan mengenai ruang bagi komunis melegitimasikan kekuasaan mereka berikutan pengunduran tentera Jepun. Dalam usaha menyebarkan ideologi, komunis dan KMT mengawal sistem persekolahan Cina. Sekolah Melayu telah dijadikan sebagai tempat menyebarkan propaganda komunis. Komunis yang mendukung ideologi persamaan tanpa kelas telah berjaya meresap ke dalam kesatuan sekerja. Oleh itu, berlaku pemogokan melalui General Labour Union GLU di tanah Melayu melibatkan golongan pekerja bawahan yang terdiri daripada orang Cina. Pemogokan ini telah membawa kepada terjejasnya proses pengorientasian hasil bumi dan ia telah melumpuhkan ekonomi tanah Melayu. Fahaman komunis dan kekejaman yang telah dilakukan khususnya terhadap orang Melayu telah menyebabkan berlakunya rasa tidak puas hati antara orang Melayu dan Cina berpunca daripada polisi pecah dan perintah British. Okey, seterusnya, adakah isu tersebut menarik dan mengapa? Baik, berdasarkan artikel tersebut, isu pencanggahan budaya dan konflik antara Melayu dan Cina adalah sangat menarik kerana isu ini sangat berkait rapat dengan masalah yang dihadapi di Malaysia sekarang. Isu ini juga menyebabkan segelintir individu masih bersikap rasis antara satu sama lain. Okey. Isu ini menyebabkan kewujudan komunis di tanah Melayu.
Isu ini juga memberi impak terhadap budaya etnik dan pelanggaran agama terhadap masyarakat sebagai kaum. Isu ini juga meninggalkan kesan yang negatif terhadap masyarakat di tanah Melayu. Dan kita dapat simpulkan bahawa penjajahan British dan Jepun menyebabkan konflik antara Melayu dan Cina. Baik, seterusnya sebab-sebab perlu belajar daripada isu tersebut supaya kita dapat mengembangkan kemampuan berfikiran kritis. Kita dapat kaitkan isu tersebut dengan masa kini, kita dapat memberikan pengetahuan dan kesedaran budaya, dan akhir sekali, kita dapat belajar dari kesilapan masa yang lalu. Kesan terhadap pemikiran penulis disebabkan peristiwa-peristiwa yang berlaku berdasarkan artikel. Bukan penelitian ke atas artikel ini, ianya telah memberi sedikit perubahan terhadap pemikiran saya mengenai kepentingan perpaduan terhadap bangsa dan negara. Berdasarkan artikel ini juga dapat dilihat pelbagai keburukan yang berlaku akibat perpecahan perpaduan di antara rakyat yang pelbagai kaum di tanah Melayu disebabkan oleh penjajahan British dan Jepun. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh penjajah asing ketika di tanah Melayu bagi mengukuhkan perpaduan di dalam kalangan rakyat. Sebagai contohnya, dapat dilihat melalui tindakan pihak British yang memperkenalkan sistem dasar pecah dan perintah. Melalui sistem ini telah menyebabkan interaksi di antara kaum terbatas. Oleh yang demikian juga telah mendorong kepada sosioekonomi yang tidak seimbang dan semakin melebar. Selain itu, melalui pihak Jepun telah menyebabkan berlakunya perbalahan yang hebat di antara orang Melayu dan Cina. Hal ini berlaku disebabkan oleh tentera Jepun yang telah menyamar sebagai orang Cina lalu menyerang perkampungan orang Melayu sehingga berlaku pertumpahan darah. Hal tersebut telah mewujudkan prasangka di antara orang Melayu dan Cina di mana orang Melayu berprasangka bahawa kejadian tersebut telah dilakukan oleh orang Cina. Disebabkan wujudnya prasangka ini telah mencetuskan pergaduhan di antara orang Melayu dan Cina yang bersefahaman komunis. Dapat dilihat berdasarkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak penjajah bagi memecahkan belah perpaduan di antara kaum di tanah Melayu, dapat disimpulkan bahawa tanpa adanya perpaduan yang kukuh, kekuatan rakyat dalam mempertahankan tanah air itu menjadi lemah dan memudahkan penjajah asing untuk melakukan penindasan. Oleh yang demikian, dengan mewujudkan perpaduan yang kuat dalam kalangan rakyat dapat memastikan keselamatan dan keamanan sesebuah negara itu dapat ditindas oleh negara asing lebih terjamin. Selain itu, janganlah mudah untuk mempercayai orang asing agar tidak berlaku lagi perkara yang tidak diingini. Di dalam artikel ini terdapat beberapa kelebihan, antaranya ialah artikel ini bersifat pemberi pengajaran kepada kita, bersumberkan sejarah negara kita. Yang kedua ialah supaya kita dapat membuka mata dan mengambil pelajaran yang berguna. Yang ketiga ialah supaya tidak mengulangi perkara yang buruk dan sentiasa terus maju ke hadapan. Yang keempat ialah dapat mengubah mentaliti masyarakat supaya lebih berkembang. Yang kelima ialah memahami perkara yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum. Yang keenam, supaya berhati-hati dengan orang luar yang suka mengambil kesempatan. Dan yang ketujuh ialah kesedaran perlunya menanam semangat patriotisme yang tinggi dalam diri. Akhir sekali ialah kesimpulan daripada apa yang disampaikan dalam artikel tersebut ialah penjajahan yang telah berlaku di tanah Melayu telah menimbulkan impak dan kesan negatif terhadap pembentukan keharmonian antara kaum, terutamanya hubungan Melayu dan Cina. Oleh itu, jelaslah bahawa untuk menjadikan sesebuah negara itu aman, sejahtera dan harmoni, kesepakatan dan perpaduan antara kaum perlu dititik beratkan. Seterusnya, pengasingan, pertempatan dan sosioekonomi menjadi punca sukarnya untuk mencapai keharmonian. Sekian, terima kasih.